Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内的弟兄姐妹们， saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. 我们一起低头祷告。 Biarlah pada pagi hari ini kebenaran firman-Mu yang menyapa setiap kami. Biarlah Tuhan, kebenaran-Mu yang membukakan mata hati kami melihat Engkau Tuhan, Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam kami menjalani kehidupan kami tahu ada Engkau Tuhan yang senantiasa memegang hidup kami. Karena itu Tuhan, bekerjalah di dalam kuasa-Mu di tengah-tengah kami, nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang ceria hari ini dengan baju yang begitu cerah, berwarna-warni. Kita merayakan tahun baru Imlek. Mari kita mendasari, kita menjalani kehidupan kita di tahun baru Imlek ini dengan satu kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia ya. Bapak Ibu dapat melihatnya di layar yang ada di depan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abram kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abram mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abram ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abram, Allah yang akan menyediakan anak domba kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abram mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, lalu diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abram mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abram, Abram. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abram menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar.
Abram mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abram menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abram. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki tahun baru Imlek dan kemudian kita memasuki satu tahun yang disebut sebagai tahun macan air. 亲爱的弟兄姐妹，今天是我们的农历新年，我们进入 Nah, Bapak 属水 Ibu, 的 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun macan air bagi banyak orang Tionghoa itu disebut sebagai tahun keberuntungan, tahun penuh hoki. 属水的老虎，大家都说这是一个福气的生肖， Karena bagi mereka macan itu tipe seorang pemimpin, seorang pemberani yang maju di depan. 因为他们这个老虎象征着一个勇敢的勇士。 Dan sifat air adalah sifat yang kemudian memberikan kehidupan, memberi minum, membasahi tanah-tanah sehingga tanaman akan tumbuh dengan subur. 而且它的属水的这个性质，能够让稻田的田地上的着水。 Nah, tetapi di tahun macan air ini tidak semua sio akan mendapati berkat, akan mendapati hoki menurut ramalan begitu, Bapak Ibu. 但是在这个虎年，也不是所有的生肖都是拥有福气。 Saya membaca sebuah ramalan yang berkata sio yang hoki di tahun macan air adalah sio, kemudian dikatakan sio macan tentunya itu akan hoki, kemudian sio kuda, sio anjing itu hoki. Saya sionya sio anjing, Bapak Ibu. 我看过这样的一个报道，最福气的就是老虎、呀狗、鸡。 Nah, ada yang ngomong sio yang jiong itu nanti ada sio yang jiong yang nggak cocok dengan macan itu katanya sio macan api. Nah, api sama air itu bertentangan. Sio ular, sio monyet katanya itu kemudian itu paling jiong dengan tahun macan air. 有人说倒霉的生肖就是蛇、跟鸡、跟那个属火的猴子。 Tapi saya baca ramalan yang lain kemudian ternyata beda lagi, Bapak Ibu. Ternyata yang tadinya sio yang dikatakan jiong itu bisa hoki. Misalnya sio monyet itu ternyata hoki juga. 但是有时候我也看到另外的一个报道，所谓这个属猴子，它是有福气的一个生肖。 Malah sio anjing yang sio saya adalah termasuk tidak hoki. Nah, yang benar yang mana gitu Bapak Ibu 反 ya. 而属狗就是我本身的属狗，他们说这个是没有福气的生肖。 Maka Bapak Ibu banyak orang kemudian di dalam kehidupan ini begitu memperhatikan hal-hal yang seperti ini. 所以很多人对于这样的态度，他们面对着这样的情形。 Dan bagi orang Tionghoa, hoki itu kata yang sangat penting sekali. 对于我们中国人来说，所谓福气是一个很重要的事情。 Dan selalu kemudian orang Tionghoa memperhatikan, wah tahun ini tahun hoki, nanti tahun depan nggak hoki, ini sioku tahun ini hoki, tahun depan sio apa nanti kurang hoki dan sebagainya. 常常说今年或明年，其他等等的年都是有福气的。 Bapak Ibu, hoki itu apa sih? 亲爱的弟兄姐妹，福气到底是什么呢？ Keberuntungan seringkali atau hoki itu seringkali kemudian di dalam hidup manusia itu seringkali itu bergantung dengan keadaan dan ditentukan oleh keadaan. 我们的运气、福气可以说是从当时的情况来决定的。
Dan kalau kita baca ayat Alkitab yang tadi saya bacakan Bapak Ibu, 那么当我刚刚读的这个诗篇当中， maka kita mendapati Abraham orang yang sangat tidak hoki. 我们可以看到亚伯拉罕是一个没有福气的人。 Menurut ukuran manusia, Abraham itu tidak hoki. 从我们的角度来看，为什么亚伯拉罕没有福气呢？ Bagaimana dia hoki? Karena Tuhan menyuruh dia untuk kemudian apa? Untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, bukan berarti maksudnya tunggal ini bukan berarti dia nggak punya anak lain, tetapi anak perjanjian yang dimaksud oleh Tuhan adalah Ishak. 他的没有福气，就是他唯一的独生子以撒将要献给上帝。 Dia harus menyerahkan anak yang selama berpuluh tahun dia tunggu-tunggu dan kemudian dia dapatkan, sekarang harus diserahkan untuk dijadikan kurban bakaran. 所以说，这个几十年等待的这个儿子，不久就要献上咒语放祭。 Saya tidak bisa bayangkan sebagai seorang papa kemudian harus menyembeli anaknya sendiri. 我不能够想象，作为一个父亲的，怎么样的情况能够杀害自己唯一的孩子？ Dan celakanya lagi Tuhan itu suruh Abraham pergi ke Gunung Moria. 那么最糟糕的事情，亚伯拉罕被叫到一个山上。 Menurut beberapa penafsir, Moria itu sangat mungkin adalah kota yang ada di kota Yerusalem sekarang. 这个地方，这个山上好像是在耶路撒冷的所在。 Dari tempat Abraham menuju ke Gunung Moria itu kurang lebih 3 hari perjalanan. 当这个亚伯拉罕要到这个穆利亚的山上，可以说用3天的时间。 Nah, Bapak Ibu bayangkan, Tuhan Abraham kemudian bawa Ishak, bawa 2 orang bujangnya dalam berjalan 3 hari, itu perasaannya gimana? Kacau balau bukan? 他的弟兄姐妹，我们能够想象，当他与2个仆人及他的孩子要到这个山上的时候，他的心里是乱糟糟。 Tetapi kalau kemudian kita perhatikan baik-baik, kita akan mendapati sebuah respon Abraham yang begitu indah sekali. 但是我们能够看到亚伯拉罕他的这个反应是这样的美好。 Bapak Ibu perhatikan ayat 1. Waktu Tuhan memanggil Abraham, kemudian Abraham itu jawab, kalau dalam bahasa Indonesia itu saya agak kurang bisa kelihatan keindahannya. Abraham berkata, "Ya Tuhan." 亲爱的弟兄姐妹，当他被招呼的时候，他就说：“上帝啊！” Tetapi kemudian saya lebih senang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu, saya lebih senang karena bahasa Inggris menerjemahkan dengan berkata begini, "Here I am." 在这个英文的翻译，我觉得比较好，因为他说 "Here I am"， 我在这里， Atau aku di sini Tuhan. 或者说我在这里。 Bapak Ibu, ungkapan ini merupakan sebuah ungkapan penuh kasih dari seorang hamba kepada tuannya. 这是不是说一个仆人跟他的这个神的态度？ Nanti di dalam bahasa Ibrani itu dikatakan hineni. Ya, 在这个翻译的当中，他是这么说 hineni. ：“Ya, nanti kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu ada lagu dalam bahasa Tionghoa, ya, itu judulnya Hineni, lagunya sangat bagus sekali. 这是在中文的翻译中。 Saya nggak berani tampilkan di sini karena Bapak Ibu nanti tiba-tiba streamingnya bisa diblok tiba-tiba karena itu nanti berkaitan dengan hak cipta. 没有把它发表在这个表上。 Abraham dengan penuh kasih berkata, "Aku di sini Tuhan." Satu hati yang siap melayani Tuannya dengan penuh kasih. 亚伯拉罕以喜乐的心对大神说：“我在这里。” Nanti diulangi di ayat yang ke-11 Bapak Ibu. 在这个11节中， Waktu Abraham hendak menyembelih daripada Ishak, 当这个亚伯拉罕就要杀害他以撒的孩子的时候， kemudian Tuhan berkata, "Abraham, Abraham." 然间神告诉他：“亚伯拉罕，亚伯拉罕。” Jawaban Abraham itu sama. "Aku di sini." 亚伯拉罕同样的跟他回答说：“我在这里。”
Tidak ada satu titik pun perasaan kecewa dari Abraham terhadap Tuhan. 亚伯拉罕没有一点失望的心情对待他的上帝。 Padahal waktu Abraham mau potong itu, Abraham tidak tahu apakah Tuhan akan menyelamatkan Ishak atau tidak. 那么在亚伯拉罕的心中，他能够知道吗？是不是神能够拯救他的这个唯一的孩子？ Tapi dia jawab Tuhan dengan penuh kasih, aku di sini Tuhan. 但是他用充满的爱心告诉上帝：“我在这里。” Mengapa Abraham sedemikian penuh kasih kepada Tuhan? 为什么这个亚伯拉罕能够对上帝有充满的爱心呢？ Kenapa Abraham tidak kecewa kepada Tuhan? 为什么亚伯拉罕没有对这个事情感到失望呢？ Padahal secara manusia dia adalah orang yang sangat tidak beruntung. 可以说，照理论来看，这个亚伯拉罕是一个很倒霉的人。 Karena Abraham tahu Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. 因为亚伯拉罕知道神是为我们准备一切的神， Yahweh Jireh. 耶和华为我们准备 Ada 了 2 kali diulangi ayat 8 dan ayat 14. Ayat 8 Abraham berkata Allah yang menyediakan. Ayat 14 di sini Tuhan menyediakan. 8节、第14节都说神在这里为我们准备一切。 Ungkapan Tuhan menyediakan atau Yahweh Jireh ini bukan sebuah teori di atas kepala, 这个不是说单单理论上的讲论， tetapi sebuah perjalanan hidup bersama Abraham, dan Abraham menemukan satu kesimpulan yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu Tuhan menyediakan. 但是亚伯拉罕已经经历了神处处为他准备了一切。 Kenapa Bapak Ibu? 为什么呢？ Yang pertama, 第一点， karena Abraham tahu Tuhan tidak pernah kecewakan. 因为亚伯拉罕知道上帝从来没有让他失望过。 Abraham tidak kecewa walaupun dia tahu apa yang paling berharga dalam hidupnya, apa yang paling dia kasih itu harus diambil dari hidupnya. 亚伯拉罕知道神是怎么样照顾他，那么他现在要讨的东西，他一定要用高兴的气氛来送给他。 Bapak Ibu, saya nggak bisa bayangkan kalau apa yang paling berharga dalam hidup kita itu diambil dari hidup kita. 我们不能够想象，当我们的生命里头有宝贵的宝贵的东西被夺取。 Saya percaya bagi setiap orang apa yang paling berharga itu bisa berbeda. 我相信我们每一个人有价值的东西，我们都要保存。 Bagi seseorang harta itu yang paling berharga. 每一个人都认为财产是很重要的。 Saya pernah menemukan ada orang yang begitu kaya, kehilangan hartanya cuma sedikit, maksudnya sedikit dalam pengertian kalau persentase dengan hartanya itu sedikit Bapak Ibu, dan dia masih kaya raya. 我遇到一个这样富有的人，他失去了一点的财产，但是他仍然在富有的气氛当中。 Tapi kemudian depresi, kena stroke, dan seumur hidup di atas ranjang tidak bisa bangun. 后来他4万9万了，就这样半身不遂，一生是躺在床上。 Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi seseorang ada yang lain lagi. 我的弟兄姐妹，可能每一个人 Maaf ya Bapak. Maaf Bapak Ibu, saya harus tambah gula dulu. 我先喝一点水。 Nah Bapak Ibu, bagi seseorang anak bisa menjadi sesuatu yang paling berharga. 亲爱的弟兄姐妹，可以说在我们人生当中，儿子是最宝贵的一个事情。 Banyak kali saya melihat tangisan-tangisan di rumah duka itu begitu memilukan hati. 常我有听到这样的哭声， Karena orang yang paling berharga dalam hidup mereka diambil. 因为他在他的生命当中，他最终的人被夺去了。 Mungkin bagi orang lain kekuasaan itu yang paling berharga dalam hidupnya. 在人生当中，可能他认为权力是最重要的。
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita melihat Abraham, apa yang paling berharga dalam hidupnya diambil oleh Tuhan. Dia tidak menjadi kecewa karena dia tahu Allah tidak pernah kecewakan dia. 亲爱的弟兄姐妹，但是亚伯拉罕，上帝要从他的手中夺取他的孩子，他没有失望。 Mungkin bagi kita yang membaca kisah dari Abraham dengan Ishak yang akan dikorbankan, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak mungkin kemudian membunuh manusia untuk menjadi korban buat dia. 我们在这个境界当中，可能我们可以想象到，上帝不可能做出这样的一个事情。 Tetapi kita harus mengerti di dalam zaman Abraham itu menjadi sesuatu yang sangat serius. 但是我们要知道，在亚伯拉罕的时代，那个事情是一个很重要的事情。 Di dalam keterbatasan Abraham, Abraham melihat itu adalah satu perintah yang betul-betul dia harus taati. 在亚伯拉罕的世代当中，这种命令是应该遵守的。 Kita bersyukur kita yang membaca sekarang firman Tuhan, Alkitab sudah menjelaskan begitu terang. 我们很不气，因为现在我们读这个圣经已经表白的那样清楚。 Tetapi yang kemudian bagian Alkitab yang tadi kita baca ingin memperlihatkan betapa Abraham itu tidak setitik pun menjadi kecewa kepada Tuhan. 但是通过这个境界，我们能够知道亚伯拉罕的感受，一点都没有那种失望的感觉。 Karena Abraham melihat di dalam sepanjang kehidupannya Tuhan itu tidak pernah kecewakan dia. 因为亚伯拉罕在与神的经历当中，神从来没有让他绝望过。 Waktu kita lihat waktu Abraham dipanggil keluar dari negerinya, pergi ke tanah yang dijanjikan, 但我们 Tuhan memelihara hidupnya. 但我们看到上帝教这个亚伯拉罕出去，在他的这个土地，他遵守他的旨意。 Tuh Abraham melihat bagaimana walaupun dia tidak tahu apa yang ada di depan dia, tetapi Tuhan pelihara, Tuhan tuntun terus langkah hidupnya. 亚伯拉罕虽然不知道前面的道路是怎么样的艰难，但是他始终在神的面前祷告：“你指导我前面的道路吧。” Waktu terjadi bencana kelaparan, Abraham pergi ke tanah Mesir. 当这个亚伯拉罕受到饥饿，跑到这个埃及的时候， Di situ Abraham berbohong dan minta supaya Sarah berbohong bahwa dia bukan istri dari Abraham. 在那边他就炸了一个谎，说他不是他的太太。 Dan kemudian betul terjadi bahwa Sarah kemudian diambil menjadi istri oleh Firaun. 那边就看到好像莎拉给人拿去了。 Kemudian Tuhan bertindak memberi pertolongan. 后来神就触动给他们援助。 Abraham, kemudian Tuhan janjikan kepada Abraham seorang keturunan melalui Sarah. 神后来就跟他又定说，他将有一个后代是从地下来的。 Tapi kemudian mereka pakai cara sendiri dan kekacauan terjadi. 后来他们用自己的方法，结果混乱就开始了。 Tapi Tuhan pelihara hidup mereka. 但是上帝始终保守着他们。 Sampai satu titik yang paling mustahil. Abraham umur 99 tahun. Sarah umur 89 tahun. Itu bisa hamil dan pada umur 100 tahun Abraham dan Sarah umur 90 tahun punya anak. 在最后的时候，当这个一个是100岁，一个是80多岁，那么就这样能够得着一个后代。 Secara manusia, secara logika nggak mungkin Bapak Ibu. 在逻辑当中，这个事情是不可能会发生的。 Saya masih pernah dengar seorang ibu umur 60 tahun hamil dan melahirkan, masih. 知道有一个妇女怀孕， Tapi kalau umur 89-90 tahun, saya nggak pernah dengar Bapak Ibu. 但是89岁、第90岁，我没有听过有妇人能够怀孕的。 Tapi Tuhan perlihatkan kepada Abraham sesuatu yang mustahil, itu tidak mustahil bagi Tuhan. 但是上帝给他一个奇迹， Maka disitulah kemudian Abraham melihat perjalanan kehidupannya bagaimana dipimpin oleh Tuhan dan Tuhan tidak pernah kecewakan dia. 从那边他就知道
他的一切由神指导他，而且他从来没有失望过。 Yang terjadi adalah Abraham yang sering mengecewakan Tuhan. 反而阿布拉罕常常让上帝失望了。 Tetapi yang indah, Tuhan tetap mengasihi Abraham dan Tuhan tidak menjadi kecewa kepada Abraham. 但是美好的是，神始终照顾着他，而且他没有认为绝望。 Maka disitulah Abraham melihat Tuhan itu Tuhan yang menyediakan apa yang semua dia butuhkan. Dan sekarang dia percaya di dalam pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi bahwa Allah juga pasti menyediakan. 从这里他看出，上帝始终照顾着他。那么通过这个事件，他也会想到，神一定会为他做美好的准备。 Dan dia percaya bahwa Tuhan sekarang pun tidak akan kecewakan dia. 而且他相信，到现在的时刻，上帝不会让他绝望。 Bapak Ibu, mungkin perlu bagi kita membuat sebuah daftar list di dalam hidup kita. Bagaimana perjalanan hidup kita. Dan bagaimana Tuhan memimpin hidup kita. 亲爱的主内弟兄姐妹，我们人生当中可能要做一个这样的表，怎么样的情形，然后神是怎么样的照顾我们。 Maka ketika kita melihat perjalanan hidup kita, kita akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Kita yang sering kecewakan Tuhan. 在我们的人生当中，列一个表，我们知道上帝从来没有让我们绝望，而是我们常常得罪了上帝。 Hal yang kedua, kenapa Abraham tetap begitu mengasihi Tuhan dan menyadari Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan? Karena apa? Karena Tuhan itu rancangannya adalah yang terbaik. 而且阿布拉罕为什么这样相信神呢？因为他知道神所做的一切的计划都是美好的。 Abraham taat kepada Tuhan karena dia tahu rancangan Tuhan pasti yang terbaik dan tidak mungkin bisa gagal. 阿布拉罕遵守这个神的话，因为他知道神不会让他绝望。 Tuhan menjanjikan kepada Abraham mempunyai keturunan yang menjadi bangsa yang besar yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia itu melalui Sarah, yaitu kemudian Ishak. 上帝让阿布拉罕通过以撒，能够让他的后代世世代代。 Abraham percaya walaupun dia disuruh untuk mengorbankan Ishak, rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. 对于这个神的计划，可以说从来没有失败过。 Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca kitab Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai ayat 19, itu indah sekali dikatakan begini. Karena iman maka Abraham tatkala dicobai, mungkin lebih tepat diuji ya. Tatkala diuji mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut orang keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. 在希伯来书第17章第17节到19节这么说：阿布兰因着信被试验的时候，就把以撒献上，这便是拿欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。轮到这儿子，曾有话说：从以撒生的才要称为你的后裔。他以为神还能叫人从死里复活，他仿佛从死人中回到他的儿子来。 Di dalam keadaan yang paling sulit pun Abraham percaya bahwa janji Tuhan, rancangan Tuhan atas hidupnya tidak mungkin bisa digagalkan. 在怎么样极度的困难当中，阿布拉罕深信上帝是不会让他绝望的。 Abraham yang melihat bagaimana mustahilnya dia punya anak, bagaimana mustahilnya Sarah bisa punya anak, tapi punya anak, maka sekarang pun dia percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Ishak. 阿布拉罕能够知道，从以前奇妙的事件当中，他没有孩子，在年纪大了得着孩子，那么他深信他一定也是能够解救以撒的世界。
Di sini Abraham tidak mau pakai caranya sendiri yang dia sudah pernah lakukan dan ternyata itu gagal dan menimbulkan kekacauan yang besar. 在这里，他不要用以前的方法，因为用这种方法，他能够得到失败的结果。 Dia percaya kepada rancangan Tuhan. 他相信神的一切的计划。 Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali dalam hidup kita itu kita merasa lebih hebat dari Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹，常常我们在人生当中， Kita merasa kita tahu yang terbaik dalam hidup kita. 我们好像觉得我们知道最好的。 Tapi jujur kalau kita harus melihat hidup kita, kita harus mengakui bahwa kita tidak tahu yang terbaik buat hidup kita. 是当我们回想到我们的人生当中，我们知道神是这样准备一切最好的给我们。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di depan kita melihat sebuah gambar seseorang yang pria yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Namanya Nick Vujicic. 亲爱的主内弟兄姐妹，我们看那个图片，这个人没有他的手脚。 Waktu dalam kandungan mamanya, dokter sudah berkata anak ini cacat, lebih baik digugurkan atau diaborsi. 当他的妈妈怀孕的时候，医生已经告诉他了，这个孩子出世将要产会，但是他的妈妈不要打胎。 Bapak Ibu secara ukuran manusia lebih baik digugurkan nggak? 如果我们用这样的角度来看，是不是这个孩子要把他打掉呢？ Mungkin dalam pemikiran banyak orang lebih baik anak itu digugurkan. 我们很多人的想象当中，如果这个孩子产会，不如把他打掉吧。 Nggak punya tangan, nggak punya kaki. 他没有手，没有脚， Kasihan banget nanti hidupnya. 所以说他如果出生了，很可怜他的身世。 Tetapi pada akhirnya papa mamanya mengambil satu keputusan tidak mau menggugurkan anak ini. Dan mereka menyerahkan itu di dalam tangan Tuhan. 但是最后，他的父母做一个决定，他不要打掉这个孩子，他把这个事交在上帝的手里。 Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? 后来发生了什么事情呢？ Nick Vujicic sekarang menjadi seorang yang sudah berkeluarga sih ya. Sudah menjadi orang dari muda, dari dewasa itu kemudian berkeliling dunia. Dia kemudian menjadi seorang motivator Kristen yang kemudian menguatkan banyak anak-anak muda yang normal. 这个人呢，可以说从小时候到年轻到现在，经历了很多的国家，而且在那边高摩一些的年轻人在那边得救施恩。 Dunia ini aneh Bapak Ibu, banyak orang normal tapi hidupnya nggak normal. 在这个世界上，很多人是很正常的，但是他的思想不健全。 Banyak orang yang dianggap tidak normal tapi hidupnya jauh lebih normal daripada orang normal. 但是有的人好像这个人产会了，但是他的一举一动是很不平 Nick 常的。 Vujicic ini kemudian melalui dia banyak anak-anak muda yang tadinya mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri. 通过这个产会人，他高摸了很多年轻人，有些要自杀不成。 Banyak anak-anak muda yang hidupnya hancur, tapi justru dibangkitkan kembali. Maksudnya bukan tubuhnya, tapi hatinya dibangkitkan kembali. 很多年轻人走上堕落的道路，但是他能够把他揪出来。 Bapak Ibu, orang yang cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, justru menjadi berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang normal. 亲爱的弟兄姐妹，一个产会的人能够师傅给一些普通的人。 Yang anehnya, kita orang-orang normal, hidup kita tidak menjadi berkat seringkali di dalam kehidupan bagi orang-orang lain. 奇怪的是，我们这些正常的人不能够师傅给我们四周围的人。 Kita yang punya banyak hal, seringkali hidup kita tidak menjadi banyak berkat bagi orang-orang di sekitar kita. 我们已经经历了这个事情，不能够师傅给我们四周围的人。 Tetapi orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, justru menjadi berkat bagi begitu banyak orang. 但是一个产会的没有手没有脚的人，他能够师傅给他四周围的人。 Bapak Ibu, Papa Mama dari Nick Vujicic percaya bahwa rancangan Tuhan, kalau kemudian Tuhan memberikan anak ini dilahirkan, ada rancangan Tuhan yang terbaik dan terindah dalam hidupnya. 一个年轻人的爸爸妈妈心中这么想，
上帝如果给他一个长会的孩子呢，因为他有这个美好的计划。 Abraham percaya ada rancangan Tuhan yang terbaik di dalam hidup dia. 亚伯拉罕相信，在他的生活当中，神的计划是最美好的， Karena itu dia tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. 所以他没有对上帝失望。 Yang ketiga Bapak Ibu, 第三点，亲爱的弟兄姐妹， Abraham begitu mengasihi Tuhan, sadar bahwa Tuhan itu Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan karena dia tahu Tuhan itu memelihara bukan cuma masa kini, tapi memelihara sampai kekekalan. 亚伯拉罕相信上帝不单是现在照顾他，而且一直到永永远远。 Ibrani pasal 11 ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. 希伯来书第11章16节这么说：他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为你们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham itu waktu Tuhan berkata, aku pergilah dari negerimu, akan kuberikan tanah yang kujanjikan kepadamu. 的弟兄姐妹，当亚伯拉罕被交付说到一个地方的时候， Sampai matinya Abraham, Abraham tidak memiliki tanah yang dijanjikan itu. 到这个亚伯拉罕去世了，那个上帝的允许没有实现。 Tapi seperti juga orang-orang perjanjian lama, bahwa dia percaya Tuhan menyediakan sebuah tempat kekal di surga. 但是好像在旧约当中，上帝为我们准备了 Abraham belum melihat melalui keturunannya, yaitu Yesus Kristus Sang Mesias itu, semua bangsa beroleh berkat keselamatan. 亚伯拉罕还没有看到他的这个后代耶稣基督为我们带来了救恩。 Tetapi begitu indah melalui cerita itu diberitakan sebuah berita yang begitu indah, bahwa Tuhan menyediakan seekor domba jantan untuk menggantikan daripada Ishak. 当时，以撒有一个公母羊来代替他，使得他没有被当成燔祭。 Maka itu ada satu janji di masa akan datang. Ada domba yang dikorbankan. Dan domba itu siapa? Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. 这里所讲的公羊要被献上燔祭，那是什么人呢？他就是耶稣基督。 Yang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. 每一个人相信耶稣基督，他不会就这样死亡，而是得着永生。 Yang begitu indah Abraham tahu, Tuhan bukan cuma pelihara hidup dia dulu, bukan cuma pelihara hidup dia sekarang, tapi juga pelihara hidup sampai di dalam kekekalan. 亚伯拉罕能够醒悟到，不是说以前神照顾或者现在被照顾，而是永永远远的永生。 Orang Tionghoa itu begitu takut dengan yang disebut dengan kematian. 我们中国人可以说对这个死亡很惧怕。 Maka di mana-mana tidak boleh ada angka 4. 在哪里哪里不能够有。 Kecuali suami istri, kalau sionya cocok katanya kaki mejanya 4. Ngulun aneh juga ya. Padahal itu kan kaki, kalau 4 itu kan si mati gitu kan. 那么守卫夫妻的关系不要有这个他的脚有4个，因为守卫4就是代表死亡的意思。 Di mana-mana nggak boleh ada angka 4 Bapak Ibu. 在什么地方都是这样。 Ngasih angpau nggak boleh 4 lembar. 我们给红包也不要有这个 Bener nggak 4 Bapak Ibu? 是不 Dulu 是 waktu saya kecil kalau dikasih ngomong, nggak boleh kasih angpau genep angka 4, ya harus ganjil. Padahal kalau saya dikasih angka 4, kalau itu
$100 nggak apa-apa ya, $100.000 nggak apa-apa. Saya sih terima aja, seneng-seneng aja. Tapi bagi orang Tionghoa itu angka sial. 在包红包也不要有这个4个字，因为所谓4是一个倒霉的数字。 Karena begitu takutnya dengan kematian. 因为我们最怕死亡。 Nanti Bapak Ibu begitu takutnya sampai kemudian nanti orang Tionghoa kalau meninggal itu nanti nggak tahu hidupnya di sana sakit enggak, punya rumah enggak, dia kelaparan enggak, punya uang enggak, begitu ya. 当一个人死亡的时候，他就会知道他死了以后会不会有他的家，会不会有钱，会不会有事物去其他等等。 Nah nanti juga kita akan bingung ngirimin uangnya Bapak Ibu. Ya. Sekarang bayar pakai uang kertas, nanti ke depan bukan pakai uang kertas, pakai uang digital. Cara kirimnya gimana? 但是我们觉得很混乱，因为如果还没有钱了怎么办？现在我们用纸钱寄给他，以后怎么办呢？ Ada begitu banyak ketakutan tentang kematian. 大家都很惧怕面对死亡这个字， Tetapi bersyukur 感觉得很幸运。 Alkitab mengajarkan kepada kita, orang yang percaya kepada Kristus tidak ada kematian. 我们很深信，很高兴，因为我们相信耶稣没有所谓死亡这个字。 Maksudnya tubuh kita ini bisa mati Bapak Ibu. 我们的这个灵魂本来可以去世， Tapi kemudian kematian itu menjadi satu pintu untuk kita ke surga yang mulia. 通过死亡，我们进入到天堂。 Yang nanti waktu Yesus datang kedua kali, tubuh kita yang hancur, yang tidak mulia, banyak penyakit ini diganti dengan tubuh mulia. Yang tidak ada sakit penyakit lagi, tidak ada dosa lagi. 第二次神的来到，他能够让我们这个属了的肢体解救。 Maka di dalam Tuhan Yesus hidup kita ini dijamin. 那么在耶稣基督里，我们的人生有保障。 Disitulah kita memahami sebuah kata yang begitu indah yang diucapkan oleh Abraham, yaitu apa? Yahweh Jireh. Tuhan menyediakan, bukan cuma dulu, sekarang, tetapi sampai selama-lamanya. 在这里，我们领受到阿伯拉罕对神的深信，就是说，神永永远远的为我们准备一切的一切。 Maka di sini kemudian kita boleh melihat bahwa hidup kita di dalam Tuhan Yesus, hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada kata tidak hoki. 那么，通过这一点，我们能够知道，耶稣基督给我们人生的一切，没有所谓没有福气的现象。 Karena di dalam Tuhan, hidup kita ini akan selalu hoki sampai selama-lamanya, Bapak Ibu. 因为在上帝的手中，我们的所谓一切的一切，可以是永永远远的。 Karena apa? Karena Dia Yahweh Jireh. 因为他是， Tuhan menyediakan. 因为他准备了一切的一切。 Tuhan yang tidak akan pernah kecewakan kita. 上帝从来没有让我们绝望过， Tuhan yang akan berikan yang terbaik untuk kita. 上帝将要给我们最美好的事物。 Bahkan Tuhan jamin hidup kita sampai kepada kekekalan di surga yang mulia. 上帝能够对我们的生活有保障，一直到我们到天堂的时候。 Maka di pagi hari ini Bapak Ibu, jikalau Tuhan panggil kita untuk mengikuti Dia, 所以，亲爱的弟兄姐妹，今天早上，如果上帝呼召我们要跟着他， kalau selama ini ada di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, 如果在弟兄姐妹当中，有的人还没有认识这个耶稣基督， yang hidupmu tidak ada kepastian, 那么你的人生当中就没有一种安定的情况。 hari ini Tuhan mau panggil engkau, mari ikut aku. 上帝要呼召你们，你们一定要跟从他。 Bagaimana dengan jawab saudara? 那么你们的回应是怎么样呢？ Apakah seperti Abraham yang berkata, di sini aku Tuhan. 是不是说，好像阿伯拉罕所答的，上帝啊，我在这里。 Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, 我们如果已经信仰基督的人， Tuhan juga panggil kita untuk terus dengan penuh kasih mengikuti Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan.
上帝也叫我们充满爱心跟着他，因为他已经为我们准备一切的一切。 Kalau Tuhan memanggil engkau 上帝呼召你们， untuk melayani Dia, 如果叫你们侍奉他， apakah jawaban kita? 那么我们的答复是什么呢？ Apakah seperti Abraham berkata, di sini aku Tuhan. 是不是你们同样这样回答？神啊，我在这里。 Mari kita tundukkan kepala, 让 kita 我们 berdoa. 低头祷告。 Bapak Ibu, mari saya mengajak kita merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. 我们用几分钟的时间来思考神的话语。 Dengarkanlah panggilan Tuhan dalam hidupmu. 我们要听神的呼召，在我们的生活当中。 Kalau hari ini Tuhan memanggil engkau untuk percaya kepada Dia, 如果今天上帝呼召你，让你能够相信他， jangan keraskan hatimu. 你不要硬着你的心， Percaya kepada Tuhan Yesus, 你要相信耶稣基督， karena Dia menyediakan sampai kepada kekekalan. 因为他为我们永永远远的准备一切的一切。 Kalau engkau selama ini berjalan di dalam kekecewaan karena begitu banyak penderitaan dan kepahitan yang engkau alami di dalam hidupmu, 如果在你的人生当中经历很多的苦处， mari lihat kembali kepada Tuhan Wah, yang menyediakan. 我们要仰望上帝。 Tuhan yang tidak pernah kecewakan 上 hidupmu. 帝从来没有让我们绝望过。 Tuhan yang merancangkan yang terbaik dalam hidupmu. 上帝在我们的生活中的计划是美好的。 Tuhan yang mengasihi engkau sampai kepada kekekalan. 上帝喜爱我们，陪着我们一直到永生的道路。 Biarlah seluruh kepahitan dan kekecewaan itu boleh disembuhkan dan izinkan Tuhan menjamah hatimu. 盼望一切的失望、及绝望，能够让神来高牧我们。 Kalau hari ini engkau boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara, memimpin kehidupanmu, Tuhan yang terus menyediakan apa yang terbaik dalam hidupmu. 如果你能够看到神是怎么样的保守我们，怎么样的准备一切的一切在我们人生当中， Saya rindu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 渴望你们， Engkau boleh berdiri di hadapan Tuhan berkata, aku di sini Tuhan. 你能够站起来，告诉上帝：“我在这里，神啊， Aku siap berikan yang terbaik dalam hidupku. 我愿意为你奉献最美好的。” Biarlah kita boleh berdoa, mengambil tekad di hadapan Tuhan. 让我们在这里立下一个决心。 Pagi hari ini Tuhan, 天早上，上帝啊， kami boleh melihat kembali bahwa Engkau Tuhan, Tuhan yang menyediakan. 我们能够看到神是的确为我们准备了一切的一切。 Ini anak-anakmu yang hadir di tempat ini. 现在你的子女来到你的面前， Biarlah Engkau buka hati mereka. 请你打开他们的心肠， Biarlah Engkau sendiri yang memimpin mereka. 盼望你能够引导他们， Untuk mereka bisa berkata di hadapan-Mu, aku di sini Tuhan. 使得他能够对你一个这样的回应：我在这里，上帝啊， Kami serahkan sepanjang kehidupan kami di dalam tangan-Mu yang terbaik yang akan memimpin hidup kami kepada yang terbaik sampai kepada kekekalan. 希望在人生当中，我们把交在你的手里，一直到永永远远。 Biarlah di tahun